hijrah. Rasulullah ni kalau kita tak kenal, kita tak boleh nak sayang. Sebab Rasulullah dia bukan meninggal 72 tahun yang lalu. Nabi ni dia meninggal 1400 tahun. Nak tengok kesan apa pun tak ada dah. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, ada makam Nabi, tapi tu pun moden dah. Makam tu dengan pagar dia, dengan tak boleh tengok pun. Kalau boleh masuk dalam pun bukan boleh tengok Rasulullah, tengok dia punya kubah dalam tu, pusara tu. Tak boleh tengok juga. Cara nak kenal, nak bagi sayang kat Nabi ni, nak bagi timbul rasa sayang, kena baca sirah. Baca kitab sirah bahasa Melayu. Hari ni banyak kan? Kalau tak berapa faham, tengok pengajian sirah dalam YouTube kan? Pengajian sirah dalam YouTube, tengok, kenal Nabi supaya timbul rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat umur 63, duduk di Mekah 53 tahun, duduk di Madinah 10 tahun. Ni maklumat sirah pagi ni, ilmu tu. Tuan-tuan balik kongsi dengan ahli keluarga. Anak-anak hak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun duduk depan dia cakap, ulang nama Rasulullah setiap hari. Ini rahsia para sahabat dan para tabi'in mendidik anak-anak mereka. Abu Bakar ada anak nama Abdullah, Abdullah ada anak nama Salim. Abu Bakar ada anak nama Abdullah, kemudian Abdullah ada anak Abdullah ni, cucu Abu Bakar, satu daripada 7 orang alim di Madinah. Sama macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada anak nama Abdullah juga. Lepas suka nama Abdullah sebab Nabi sebut nama yang paling disukai oleh Allah dalam dunia ni, Abdullah. Orang Melayu suka buh tak? Tak suka. Tak payah jawab, saya jawab siap. Nama yang paling Allah suka, pemilik alam ni paling suka nama Abdullah. Sebab tu sahabat-sahabat Abu Bakar ada nama anak Abdullah, Sayyidina Umar ada nama anak Abdullah. Anak Sayyidina Umar nama Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Abdullah ada anak. Anak dia pun salah seorang daripada 7 alim tadi. Paling alim dalam Madinah, bukan sahabat, tabi'in. Zaid bin Sabit, orang ngaji sirah orang tahu. Zaid bin Sabit ni orang alim di kalangan sahabat, alim, sahabat Nabi. Dia ada anak nama Kharijah bin Zaid bin Sabit. Kharijah ibn Zaid bin Sabit ni salah seorang daripada 7 alim tadi dalam bumi Madinah Al-Munawwarah. Abdul Rahman ibn Auf ada anak, pangkat cucu lah sama. Anak Abdul Rahman ibn Auf salah seorang yang 7 alim tadi ni. Subhanallah. Anak-anak tuan-tuan, laki ke perempuan ke, umur 2, 3, 4, 5 tu kan, tengok muka dia sebut nama Nabi. Tengok muka dia cerita pasal Rasulullah seminit 2 minit. Hari-hari dia dengar sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencari. Kerana setiap hari ibu dan ayah dia puji lelaki ni. Tapi kalau ayah pun tanya Nabi meninggal umur berapa, tak boleh jawab. Angka ayah yang macam tu tak ada maklumat, ayah tu tak boleh nak cerita untuk anak tu cinta Nabi. Ayah dengan mak kalau tak ada maklumat pasal Rasulullah, dia tak boleh nak cerita ke anak untuk cinta Nabi. Dia tak boleh cerita. Tapi kalau dia banyak maklumat, setiap hari dia pegang anak dia sebut pasal Rasulullah.
Sampai anak hak 3 tahun tu reti untuk sebut sallallahu alaihi wasallam. Hak ni rahsia mendidik anak. Saya selit macam-macam sebab tak ada tajuk. Macam-macam hak menadan. Sebenarnya nak cakap pasal hijrah kan. Cerita hijrah 2 jam. 2 jam apa tinggal kan. Set-set dah. Cerita hijrah ni 2 jam. Saya nak beritahu Nabi wafat umur 63. 53 tahun duduk Mekah, 10 tahun duduk Madinah. Simple je. Nabi hijrah umur berapa? Senang lah. Umur 53. Tu nama hijrah. Waktu Nabi sampai di Madinah tahun 1 tu, puasa Ramadan tak ada lagi. Kira duduk di Mekah tak ada puasa Ramadan. Di Madinah baru ada puasa. Sebab apa? Sebab baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 53 tahun Nabi duduk di Mekah. Kemudian Allah Taala arahkan Nabi untuk hijrah. Apa hukum hijrah Rasulullah? Maklumat kedua pagi ini tentang hijrah. Hukum hijrah Nabi wajib. Seandainya Nabi kata kat bumi Mekah, waktu Nabi keluar, Nabi beralih tengok bumi Mekah, seandainya bukan arahan Allah, nescaya Nabi tidak akan keluar daripada bumi Mekah. Hijrah Rasulullah dan para sahabat adalah wajib. Nabi dan sahabat, hijrah Nabi dengan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah adalah wajib. Cuma Allah izinkan sahabat-sahabat hijrah seorang-seorang. Bilangan sahabat ketika itu di kota Mekah tidak melebihi 200 orang. Ni maklumat sirah seterusnya. Tuan-tuan nak mudah lagi faham, satu dunia waktu tu daripada utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur, jumlah yang Islam tak lebih 200 orang. Yang tu je orang Islam yang ada. Bila Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk hijrah, sahabat-sahabat diberikan keizinan dulu untuk hijrah. Hijrah bukan pindah tempat kerja tau. Hijrah ketika itu bermaksud Nabi sehelai sepinggang dan para sahabat. Siapa-siapa yang diketahui oleh kerajaan Mekah dalam perjalanan menuju ke Madinah di kalangan umat Islam akan ditangkap, sama ada dibunuh atau dipenjarakan atau disiksa, 3 tu. Maka boleh tak nak siap-siap barang bubuh dalam apa semua, dalam buh kat unta, buh barang berharga nak betul-betul tolak dengan baca doa buat kenuri? Tak boleh. Keadaan ketika itu tidak mengizinkan. Itulah hijrah. Hijrah bermaksud tinggal rumah hak 270,000 hak beli tu. Hijrah bermaksud tinggal 2 buah kereta, hak satu dah habis bayar, satu lagi ada lagi 4 tahun tinggal. Hijrah bermaksud tinggal kerja, hak kita ada kerja tetap dah tu. Hijrah bermaksud tinggal kerja tetap sahabat-sahabat di Makkah Al-Mukarramah kerana menyahut arahan wajib Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW. Kita tahu Ustaz, yang tu sahabat-sahabat dulu kehidupan padang pasir je Ustaz. Ni ada Tamprin, KWSP, kalau sakit pakai so tanggung, ada duit banyak Ustaz. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, kita nak beritahu ni kita tak berapa perasan. Pada zaman itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kekayaan Abdul Rahman ibn Auf yang disebut sebagai peniaga waktu tu, dia bukan milioner, bukan multi milioner.
Abdul Rahman ibn Auf, kan? Kekayaan beliau ketika itu, ni nak abang kata kehidupan padang pasir ni, nak bagi tuan-tuan keluar daripada tu. Saya nak bagi diri saya dan kita semua boleh tengok macam mana pengorbanan sahabat, tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal pekerjaan mereka di Makkah Al-Mukarramah untuk berhijrah, dan kehidupan mereka bukanlah kehidupan padang pasir yang kita duk bayang hari ni. Tak apalah Ustaz, bank pun tak ada, kami KWSP pun dah 70 lebih dah. Kami KWSP pun dah 37,000 dah Ustaz, 116,000 dah KWSP. Kekayaan Abdul Rahman ibn Auf tidak dapat diperolehi oleh mana-mana orang kaya hari ini. Tuan-tuan nak dengar kekayaan Abdul Rahman ibn Auf? Sejam setengah. Tajuk dia kekayaan Abdul Rahman ibn Auf. Bukan dia gila dunia, sebab dia salah satu sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Lepas Nabi wafat, Abdul Rahman ibn Auf, orang main rumah dia, dia angkat sendiri makanan kat orang, keluar daripada dapur, air mata duk meleleh. Air mata. Billionaire, multi billionaire, air mata turun. Angkat makanan, ada daging, ada roti. Daging-daging kan. Orang tanya, kenapa menangis? Kita tak ada kerja tuan-tuan, nak drive kereta nak teriak. Duk beratok nak beli makanan, teriak. Tak bukan dia. Bila orang tanya kenapa mengalirkan air mata, dia kata teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak jiwa sahabat. Ketika aku mengangkat makanan mewah ini, aku sedang teringat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat, Nabi tidak pernah kenyang dengan makanan daging 2 hari berturut-turut seumur hidup. Kita tak dan lapang tuan. Bukan kita kot tu tau, kita ni sekali hak cakap ni, tu yang gemuk. Tak dan lapang, nafsu dah abang dah. Apa nama ni, tahu berkedil ada di bawah, sedap, baru nega. Tak sat makan dah 12.45, pukul 2.30 turun pula. Tak dan lapang. Satu duduk boleh. Okey, dah nah. Abdul Rahman ibn Auf. Saya sebut satu ya. Kisah kekayaan Abdul Rahman bin Auf ni satu ya. Pada hari kematian Abdul Rahman ibn Auf, isteri ketiga Abdul Rahman ibn Auf yang diceraikan ketika sakit mati dan layak mendapat harta faraid. Ni kita nak beritahu hak tempiah-tempiah ni. Ketulan emas yang diberikan kepada isteri ketiga tersebut terpaksa dipecahkan dengan penukul besi, sebab bongkah-bongkah emas itu adalah sebesar-besar, satu-satu bongkah tu dia sebesar, saya nak tunjuk meja ni jadi murung sangat pula, kecil sikit lah kan. Jadi nak bahagi tu dia kena pecah dengan ni, pecah dengan penukul. Emas ni tuan-tuan, emas kalau banyak ni berapa ni, banyak ni. Ni kalau handphone ni emas kan, 500 juta kalau handphone ni. Berat kan, emas. Lepas Nabi wafat, Abdul Rahman bin Auf ada di Madinah, Sayyidatuna Aisyah ada di Madinah. Ni yang kedua saya nak sebut kekayaan. Dua ni yang sebut ringkas ya. Jadi waktu mereka semua duduk di dalam Madinah, semua orang duduk berehat-rehat, tiba-tiba bumi Madinah dia naik macam debu setinggi bukit, bukan gunung, setinggi bukit. Berdebu satu Madinah.
Sehingga bila berdebu satu Madinah, Sayyidatuna Aisyah tanya, Ni apa yang jadi ni? Tentera masuk ke? Kan tentera pun kalau masuk berkuda tu dia naik debu kan. Apa yang jadi di Madinah ni? Sampai kepulan debu ni menutup pemandangan kota Madinah. Orang pun jawab, harta dagangan Abdurrahman ibn Auf 1000 ekor unta yang syarat dengan emas, perak, pakaian dan makanan. 1000. Kita sebut unta, kita rasa macam ni sebab kontena besar lagi kan, kena sebut 1000 kontena. Unta tuan-tuan sekor RM7, RM7 pula. Unta sekor 7,000. 100 ekor tak boleh kira terus. Sekor 7,000 unta. 10 ekor 70, 100 ekor 700,000. Unta ni harga hari ni 1000 ekor unta saja. Sekali barang dagangan dia masuk landing dalam Madinah, Abdurrahman ibn Auf, bukan unta, sekali dengan emas, perak, pakaian dan makanan. Sekali masuk. Kita kata lebih kurang 30 juta hak masuk tu. Hari ni punya harga 30-40 juta hari ni punya harga. Masuk barang dagangan dia. Penuh bumi Madinah. Tak duk masuk tu Sayyidatuna Aisyah, Nabi wafat dah. Isteri Nabi. Orang habaq kata barang dagangan Abdurrahman ibn Auf, barang dagangan yang orang kata yang dahsyat lah, dia punya kuantiti dah banyak. Yang dahsyat banyak. Maka Sayyidatuna Aisyah kata, seandainya barang-barang itu disedekahkan fi sabilillah. Ingat RM30 kah? Nak duk buat seandainya. Yang sebut seandainya ni Sayyidatuna Aisyah. Dia kata seandainya harta-harta itu disedekahkan fi sabilillah, itulah yang terbaik kepada Abdurrahman ibn Auf. Cabaran itu sampai ke telinga Abdurrahman ibn Auf. Unta duk beratok masuk tak habis lagi tuan-tuan. 1000 tuan. Kereta kalau beratok masuk 1000 pun jam tak tuan-tuan? Jam 1000 yang nak main dengan ceramah. Hari ni tak ada lah, hari ni 20 biji lah. 1000 beratok nak main dengan ceramah, jam tak tuan-tuan? Jam 1000 kereta. Hak ni unta tuan, dia lebih lambat. Ketika unta duk berjalan masuk lagi, perkataan Sayyidatuna Aisyah sampai di telinga Abdurrahman ibn Auf, dia pun sebut keseluruhan unta itu adalah fi sabilillah, sedekah fi sabilillah. Banyak mana harta tuan-tuan? Kalau nak sedekah 40 juta ni dalam bank kena ada berapa? Kalau ada 41 sedekah ada 40. Ini nak bagi tuan-tuan faham ni. Kita ada 41 juta, nak sedekah ada 40 juta. 41 juta takkan nak sedekah 40. Dalam bank ada 18,000, sedekah ada 17,000. 100 boleh. Alim lagi, soleh sikit 700. Tu habis meter tu. Ada 17,000, dia sedekah 700. Tu boleh jadi. Kan? Subhanallah. Orang Quraisy mesyuarat, menteri-menteri Quraisy mesyuarat, kita nak buat apa dengan Muhammad? Ni cerita malam hijrah. Keluar pendapat, ada cadangan. 1, tangkap. 2, usir. 3, bunuh. Semua ni tak diterima. Kalau tangkap masuk penjara, Bani Hashim takkan nak tengok saja. Bani Hashim ni kabilah. Tuan-tuan, cerita Arab tentang kabilah ni best. Cerita yang sangat menarik. Saya pernah jumpa dengan satu kabilah waktu pergi buat penggambaran di Madinah dulu ni. Saya tak ingat, hari ni tak ingat. Selalu duk ingat.
Qabilah ni ialah qabilah yang Nabi hijrah. Nabi hijrah, Nabi buat Masjid Quba, kemudian Nabi semayang Jumaat lepas tu. Bukan di Masjid Nabawi tu. Nabi semayang di Quba, masjid pertama dalam dunia Islam adalah Masjid Quba. Lepas tu Nabi semayang Jumaat. Qabilah tu. Bila saya jumpa Arab ni, saya pun tanya dia kabilah mana, dia pun habaq sekian-sekian. Saya pun kata kat dia, kabilah yang Nabi singgah tu. Dia kata ya. Saya kata, cerita kat aku macam mana kabilah lah ni. Dia pun cerita, dia kata tak kuat macam dulu. Dulu kuat persahabatan, kalau berlaku kenara, kalau sangat kuat. Sekarang ni tak kuat. Kami pun tak hafal dah. Keturunan-keturunan kami sampai ke atas tak hafal dah. Kan? Bila saya tanya dia, maksudnya yang atas-atas tak ingat dah. Tak ingat. Saya pun kata kat dia, aku ingat banyak tak? Saya Wadi bin Ayub bin Wahab bin Ja'far. 4 tu kira banyak kan? Dia kata kami tak ingat dah. Dia kata dia ingat 9 je. 9 tu tak ingat dah maksudnya. Tak ambil tahu dah. Kalau dulu lepas sangat ni lah kan. Tu kabilah, nama kabilah kan. Depa mesyuarat di Darun Nadwah. Nama tempat tu Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dekat dengan Bukit Safa. Siapa yang pergi umrah, dekat-dekat, bukan atas Bukit Safa, keliling-keliling tu lah. Ada satu bilik mesyuarat Dewan Parlimen. Menteri-menteri Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid ibn Mughirah, Utbah, Syaibah, ni nama-nama menteri ni. Mereka akan mesyuarat di situ. Malam tu mereka mesyuarat nak buat apa kat Muhammad? Tangkap kalau penjara, Bani Hashim takkan nak tengok saja. Kita usir dia. Kalau kita buang dia, kita usir dia, nanti dia himpun pengikut di luar. Kita bunuh dia. Kalau seorang pergi bunuh dia, Bani Hashim semua mai bunuh orang tu. Keluar satu cadangan, kita bunuh juga, tetapi kita ambil pemuda-pemuda terkuat Quraisy, ramai-ramai yang tak Islam ni, pergi bunuh dia ramai-ramai. Semua pitikam Muhammad. Ada kata 10, ada kata 20, ada kata 17, ada kata 40 orang, ada kata 30 lebih. Yang confirmnya, pahlawan-pahlawan Quraisy dipilih. Bahasa nak sedap sikit, komando Mekah ketika tu. Komando Mekah, kerajaan Mekah lah, bukan Islam. Dipilih pada malam itu untuk setiap orang menikam Rasulullah sampai mati. Nabi tak tahu apa, Nabi duduk di rumah. Kebetulan malam itu adalah malam hijrah, Nabi nak keluar. Nabi siap barang, panggil Sayyidina Ali, apa semua. Quraisy komando-komando keluar dah. Nabi duduk siap, barang habis dah. Nabi pun panggil Sayyidina Ali, buat pergi satu tempat dalam rumah Nabi. Rumah Nabi di Marwah, tuan-tuan. Siapa yang pernah pergi umrah, dia boleh bayang peta kampung pada zaman Rasulullah. Sebab tu nak pergi cari mutawif yang dia tahu, dia boleh cerita, lagi seronok. Ni saya tak promote tau, saya tak buat umrah. Saya tak promote, cuma saya nasihat. Cari mutawif yang reti. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah, yang di dalamnya Nabi dan Khadijah membesarkan 6 orang anak, ada dekat Marwah, dekat pintu keluar tu. Lebih kurang 10 meter daripada Bukit Marwah tu. Nabi duduk dalam rumah tu, isteri Nabi dah wafat. Kemudian Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi tunjuk kepada Sayyidina Ali timbunan harta. Tuan-tuan, ni yang kata baca sirah, tuan. Ni yang teringat-ingat Rasulullah sampai terbawa-bawa ke dalam mimpi. Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi tunjuk satu timbunan harta. Nabi kata, wahai Ali, harta ini semua adalah barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh orang Quraisy.
Mereka tinggal barang-barang berharga tadi di rumah Rasulullah. Sebab waktu tu dalam kota Mekah tak ada tempat yang seorang ayah boleh percaya, yang seorang ibu boleh percaya, yang seorang anak boleh percaya. Tak ada tempat. Semua orang nak simpan geran, nak pergi mana-mana, pergi rumah Rasulullah. Semua orang nak tinggal emas dan perak, nak pergi mana-mana, tinggal rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya tak malu orang kafir di bumi Mekah, tak beriman dengan Nabi, kutuk Nabi, cerca Nabi, sakiti Nabi, tapi barang berharga mereka tinggal di rumah, anak curi, tinggal di rumah, pak curi, tinggal di rumah, laki curi, isteri curi. Satu rumah aja selamat dalam kota Mekah, rumah Muhammad. Malam hijrah, Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, barang ni barang amanah, bagi balik kat tuan dia. Tuan, kalau kita tuan dah nak hijrah ni, takkan tak mau bawa. Banyak ni boleh guna untuk makan 30-40 tahun punya. Banyak barang berharga. Di sini Nabi ajar saya dan kita semua. Pagi ni kita umat Nabi Muhammad. Pagi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak saya dan kita semua untuk membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kemuncak kemuliaan akhlak yang saya sendiri masih lagi belajar untuk amal ialah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dunia hari ni 2020, orang tak cari pasal kita buat jahat kat orang. Tak cari pasal kita sembang buruk dia kat orang lain. Tak cari pasal pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Komando-komando tadi keliling rumah Nabi. Penuh. Depan, belakang, kanan, kiri. Semua bersenjata. Setiap orang mesti benamkan senjata tu dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti benam. Keliling. Jibril mai bagi tahu, wahai Muhammad, semua dah ada dah dan kesemua nak bunuh kamu. Hijrah hukumnya wajib. Nabi tetap kena hijrah. Kalau Nabi angkat tangan, ya Allah, buat turun burak sekok. Burak ni binatang tunggangan ahli syurga. Dia jenis terbang. Tuan-tuan, kalau hari ni tiap-tiap orang dapat kereta boleh terbang, seronok ke tak seronok? Semua orang seronok. Kemuncak teknologi adalah kereta terbang yang diparking di setiap atas bumbung rumah orang moden nanti. Itulah kenderaan rasmi ahli syurga di dalam syurga nanti. Nama dia burak. Tengok cerita pasal syurga, tuan-tuan, menarik. Syurga ni cerita yang untuk kurang nafsu dunia, tengok pada cerita syurga. Nabi boleh angkat tangan, ya Allah, burak sekok turun mai duduk atas bumbung rumah Nabi. Bumbung rumah Arab ni selalu boleh naik. Bumbung rumah Rasulullah pun boleh naik, boleh duduk atas bumbung. Bumbung rumah kita aja selalunya tak boleh naik, orang Melayu. Arab, saya mengaji di Syria pun bumbung mesti boleh naik, boleh melepak. Waktu musim panas pun boleh naik, minum teh apa semua, buat kelas di atas. Kalau Nabi angkat tangan, ya Allah, burak sekok naik pi Madinah 5 saat ke 10 minit ke 5 minit sampai selesai. Tak ada cerita kena ligan, tak ada cerita kena nak daki Gua Thur, tak payah cerita-cerita tu lah. Naik burak buah gia 1 sampai Madinah. Maka bila Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, depa dah keliling rumah.
Nabi tetap menadah tangan memohon kepada Allah, tidak kepada Jibril alaihissalam. Yang ni para rasul. Benda kedua Nabi ajak. Boleh buat tak macam tu? Boleh. Kita orang biasa ni ustaz, boleh ke nak amal macam tu? Boleh. Dan itulah yang paling Allah suka. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pasang api. Api ni sampai tentera Namrud tak boleh nak pergi dekat sebab terlalu besar. Tuan-tuan, rumah kalau terbakar, sebiji rumah, tuan-tuan boleh pergi duduk 10 meter? Tak boleh. Api yang tentera Namrud pasang ni besar. Tentera nak humban tak boleh. Mereka buat manjanik. Manjanik ni satu alat macam meriam hak bubuh batu tu. Landscape. Macam luster tu. Macam kan, terbir tu. Tu dia. Terbir bahasa Kedah. Mereka buat manjanik untuk letak orang. Letak Nabi Ibrahim. Sebab api tu bahang dia terlalu panas. Kena lontar Nabi Ibrahim daripada jarak jauh. Bila dah letak Nabi Ibrahim, dah tarik Nabi Ibrahim, dah ikat dia di situ, nak lepas dia, Jibril mai. Jibril kata, Allah hantar aku untuk bertanya kepada kamu, wahai Ibrahim, apa bantuan yang kamu mau? Nabi Ibrahim tengok muka Jibril alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, kepada Allah, bukan kepada kamu. Jibril tuan-tuan bukan JKK mai. Bukan pengarah UiTM. Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, Allah arahkan aku untuk tanya kamu, kenapa aku nak boleh tolong? Ibrahim kata, kepada Allah, bukan kepada kamu. Ni Nabi ajak nombor 3 dalam cerita hijrah hak 2 jam ni, hak saya ambil setengah jam ni. Nabi keluar melalui pintu depan. Sambil mulut dia mulut Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi baca ayat 1 sampai ayat 8. Nabi pun buka pintu. Semua hak duk pegang senjata tadi jadi tidur. Ditidurkan oleh Allah tapi berdiri. Tuan-tuan, komando tadi keliling rumah Nabi untuk apa? Untuk benam ke tubuh Nabi SAW senjata dan bunuh Nabi malam tu. Kita bila keluar, orang hak nak bunuh kita duduk depan kita, tak boleh buat apa duduk tu. Kita nak buat apa? Jentik hidung. Jentik hidung ke kita paling kurang hak ni tuan-tuan no? Sekali cukup lah. Mai dengan satu tujuan, memang nak bunuh Muhammad. Hak 10 orang komando, 15 orang komando tadi ni. Hak ni benda nombor 3 hak Nabi ajak. Bila Nabi buka pintu, Nabi tengok mereka ni, komando-komando ni dalam keadaan tidur, tak boleh buat apa. Nabi tengok aja muka umat dia. Nabi ambil pasyak, Nabi tak sikit, Nabi tanda. Kata para ulama sirah, Nabi nak bagi tahu tadi Muhammad lalu depan kamu dan Muhammad tidak mengapa-apakan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa yang tu je untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Semoga kita semua menggali sirah. Yang tu baru 0.1% sirah. Hak kita dengar kenapa Allah menyayangi Nabi SAW. No? Semoga kita semua pakat cari cerita hidup Rasulullah SAW supaya kita mencintai beliau dan supaya kita dapat dihimpunkan bersama Nabi SAW. Kerana Nabi menyebutkan bahawa setiap orang itu akan dihimpunkan di mahsyar dengan orang yang paling dia sayang dalam hidup dia. Semoga Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita sayang dalam hidup kita, melebihi isteri kita, melebihi suami kita, melebihi mak kita, melebihi ayah kita, melebihi anak-anak kita. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.